Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak murid ustaz yang ustaz sayangi? Lama dah kita tak bersua muka kan? Amboi semakin sihat nampak, asyik makan je ke? Buku jangan dilupa ya, buku. Baik, saya nak ambil kesempatan ini untuk memberikan sedikit pesanan kepada semua anak-anak murid ustaz yang ustaz sayangi. Berkaitan dengan puasa. Pertama sekali yang saya nak sebut ialah puasa ini menjadi tanggungjawab kita, kewajipan kita, kewajipan ke atas umat Islam. So ada 3 perkara yang Ustaz nak pesan. Yang pertama sekali, apabila masuk bulan puasa, kita kena mulakan dengan niat. Niatnya adalah nawaitu sawma ghadin an ada'i fardi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sahaja aku berpuasa besok hari dalam bulan Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, iaitu imam mazhab kita lah. Beliau kata, kita kena niat berpuasa ini pada setiap hari. Kenapa demikian? Kerana dengan kita niat setiap hari ini, dia boleh memberikan semangat baru kepada kita untuk kita mengubah sedikit demi sedikit akhlak dan juga perbuatan kita ke arah yang lebih baik. Sebagai contohnya lah, hari pertama Ustaz niat berpuasa. Mungkin hari pertama Ustaz hanya berpuasa lapar, menahan lapar dan minum sahaja. Makan dan minum sahaja. Tetapi esoknya Ustaz niat lagi. Niat yang sama. Pada waktu sahur Ustaz bangun dan niat yang sama juga. Kemudian mungkin pada hari kedua ada perubahan sikit. Mungkin menahan lapar dan dahaga, ditambah lagi dengan Ustaz baca Quran, satu helai sahaja ke. Maka begitulah hendaknya kita mengubah sedikit demi sedikit, demi sedikit, demi sedikit untuk ke arah yang lebih mantap lagi puasa kita ni. Kerana puasa kita ini adalah, kita tahu kan, menahan lapar dan juga dahaga dan menahan syahwat kita. Jika kita berjaya mengekang iradah ataupun segala kemahuan kita sepanjang Ramadan ini, maka kitalah yang digelar sebagai orang-orang yang berjaya, yang disebut dalam akhir ayat Al-Quran surah Al-Baqarah, la'allakum tattaqun, ayat 183. Mudah-mudahan kamu beroleh ketakwaan. Jadi kita akan capai tahap itu. Satu. Yang keduanya ialah, yang Ustaz nak pesan, ialah apabila menjelangnya waktu berbuka puasa, jadi kamu jangan lupa tinggalkan segala permainan kamu, gadget kamu. Duduklah di meja makan bersama dengan keluarga. Kemudian berzikirlah sedikit. Apa sahaja zikir yang kamu ingat. Istighfar pun tak apa. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kita istighfar, maksudnya kita mohon supaya Allah ampunkan kita. Kemudian kita berdoa di meja makan. Jangan kita sibuk dengan gadget kita, mak ayah panggil kita untuk duduk berbuka puasa, kita masih lagi dengan main game, PUBG dan sebagainya. Bila masuk je berbuka puasa, orang azan, kita masih lagi dengan pegang gadget, kemudian pegang cawan, ambil air, peminum sambil berdiri. Seolah-olah kita tidak menghormati Ramadan. Kita tidak mengikuti sepenuhnya apa yang agama suruh sepanjang Ramadan itu. Maka kita kena duduk dan kita kena zikir dan juga doa. Doa ni banyak doa yang kita boleh doa sebelum kita berbuka puasa. Dalam satu hadis riwayat Ibnu Majah yang mengatakan bahawa sesiapa yang berdoa sebelum berbuka puasa, maka doanya tidak akan ditolak. Maksudnya doa orang yang memohon kepada Allah ni, doa sebelum dia berbuka puasa, Allah akan terima doa dia. Ustaz, saya tak pandailah doa dalam bahasa Arab. Doa dalam bahasa Melayu sahaja pun tak apa. Memanglah lebih afdal dalam bahasa Arab, tetapi kita tak boleh. Kita gunakan bahasa Melayu. Kita berdoa. Doa ni banyak. Orang-orang alim ulama senaraikan ada 30 doa yang boleh kita baca menjelangnya waktu berbuka puasa. Antaranya yang Ustaz nak sebut ialah doa panjang umur, doa murah rezeki, kemudian doa bahagia kehidupan keluarga, berkat hidup,
kemudian doa selamat dunia dan akhirat, doa keampunan dan sebagainya. Doanya senang je. Angkat tangan. Kita mohon, ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon kepadamu, ya Allah, agar engkau ampunkan dosa-dosaku, ya Allah. Berilah keberkatan dalam hidupku, ya Allah. Ya Allah, Tuhanku, panjangkanlah umurku, ya Allah. Itu je. Setiap hari doa, pilih-pilih doa. Mana-mana yang kita nak. Kita doa pendek-pendek gitu. Mudah-mudahan Allah terima doa kita sepanjang Ramadan ini. Itu yang kedua. Yang terakhirnya ialah kita mesti bangun sahur. Jangan kita tak bangun sahur. Kerana kata Nabi SAW, tasahharu fa inna tasahur barakah. Bangunlah bersahur kerana dalam sahur itu ada berkatnya. So kita ambil keberkatan itu. Mudah-mudahan dengan kita bersahur, kita sepanjang hari itu kita terjaga kita punya puasa kita. Sebab apa? Sebab ada keberkatan di dalamnya. So janganlah bila mak ayah kejut kita bangun, kita pun hanya buat tak dengar je kan. Sebab kita rasa kita dah kenyang. Sebenarnya Nabi suruh kita bangun sahur. Itu pun satu pengorbanan. Kita bangun sahur tu. Sebab puasa ini menuntut kita mengorbankan sedikit keselesaan daripada sekian banyak yang Allah berikan kepada kita. So mudah-mudahan dengan kita bangun sahur ini, Allah beri keberkatan. Dan supaya kita ikut semua peraturan-peraturan yang telah disebut oleh alim ulama sepanjang Ramadan ini, mudah-mudahan kita mendapat la'allakum tattaqun, orang-orang yang mendapat ketakwaan yang sebenar-benar ketakwaannya. Ini yang kita nak. Dia boleh mengubah sikap kita daripada sikit, lama-lama kita menjadi seorang yang sangat baik, insya-Allah. Saya doakan mudah-mudahan semua anak-anak murid Ustaz cukup puasa untuk tahun ini dan ada perubahan-perubahan yang baru untuk tahun 2020. InsyaAllah. Selamat berpuasa semuanya. InsyaAllah kita jumpa lagi selepas hari raya nanti ke. Kita tengoklah. Stay at home. Ya, jangan ke mana-mana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.